أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين الحمد لله. Nahmaduhu ta'ala astaghfiruh. Kita akan baca menyambung semula pengajian kita pada kitab Hasyiah Al-Qalubi ala Syarhi Al-Mahalli ala Al-Waraqat. Okey. Sekejap. Sharekan skrin nampak ya? Okey, sabar dulu. Pak Izan, kita mana Pak Izan? Sampai sini ke? Kalau tak silap saya muka surat 35 Doktor. Alright. Okay ya. Nak tunjuk skrin ni betul ya? Nampak skrin ya? Betul Doktor, nampak Doktor. Okay. Qala musannif rahimahullahu ta'ala aqsamul hukmi syar'i, pembahagian hukum-hukum syarak. Wal ahkamul muradatu, itu kata syarih tu. Wal ahkam itu, yang bul tu perkataan daripada Imam Al-Juwaini. Al-muradatu itu perkataan Imam Al-Mahalli yang mensyarahkan kitab Al-Waraqat. Dia kata ahkam ini, hukum-hukum ini muradnya yang dikehendaki dengan dia. Tengok bawah. Tengok dia punya hasyiah, dia kata isyaratun ila anna al-ahkam huna ghairu sabiqati fala yasihhu al-idmaru alladhi huwa al-aslu fi misli dhalik. Dia nak kata apa? Hukum hakam ni bukan benda yang dhamir lah. Mesti sebut hukum hakam. Tak boleh sebut huwa ke hum ke, tak boleh. Itu perluasan dari segi mantik lah. Tidak ada masalah pun. Okay. Al-ahkamul muradah fima zukira, apa yang telah pun disebutkan itu. Okay. Zukir bukan zakar. Zukir yang disebutkan. Okay. Ada sab'atun. Itu khabar dia. Wal ahkamu sab'atun. Hukum hakam itu ada sab'ah, 7. Okey, tengok bawah sikit. Tengok bawah dekat hamish ataupun dekat footnote dia kata wal muradu, nak kena nabulkan ni. Wal muradu bil ahkam huna, yang dimaksudkan dengan hukum di sini ialah taklifiyah. Ialah taklifiyah. Apa taklifiyah? Nah, tengok baca kata Syekh Qalubi bawah ni. Al-ma'khudhatu min khitabillahi ta'ala, yang diambil daripada khitab Allah. La bimakna tawajjuhil khitab, bukan bermaksud khitab itu ditujukan kepada siapa, kepada apa ataupun penujuan khitab itu. Bal bimakna kalamihi al-muta'allaqi bi fi'l mukallafi, bahkan yang dimaksudkan ialah kalam Allah itu yang ia terkait kepada perbuatan mukallaf. Lal wad'iyyata al-muta'alliqata bi khitabillah, lal wad'iyyati al-muta'alliqati bi khitabillah ta'ala al-wad'i, bukan hukum wad'i. Apa beza taklifi dengan wad'i? Taklifi ini, kallafa itu Allah memberatkan. Bila taklifi kita kena buat, itu dipanggil hukum sujuh, tu hukum yang kamu kena buat. Tapi kalau wad'i, itu bukan buat, itu perletakan. Nak solat zuhur, kena tunggu dulu masa waktu zuhur, iaitu tergelincir matahari. Perempuan yang ada haid itu mani', tidak boleh solat. Okay. Untuk membolehkan, itu dipanggil wad'i. Wad'i ini benda yang bukan kawalan manusia. Perletakan ataupun benda yang Allah letakkan untuk masuk Ramadan, tunggu anak bulan Ramadan datang baru boleh puasa. Itu wad'i. Tapi yang kata taklif itu, bila dah ada berlakunya masuk bulan puasa, kamu kena puasa. Itu dipanggil hukum taklifi.
Beza antara wad'i dan taklifi. Apa wad'i, apakah yang wad'i ini? As-sabab, asy-syarat, al-mani'. Li'annaha, apa ha tu? Ha tu kembali kepada wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang seperti kal wasilati lihazih. Hukum wad'i itu hukum yang seperti ianya perantaraan kepada taklifi. Fahiya kal maqsudi li ghairih. Ia seperti juga maksud kepada yang lainnya. Contoh kita kata, bila masuk waktu zuhur, iaitu bila gelincir matahari, itu syarat. Itu syarat. Itu syarat untuk kita mengerjakan solat zuhur. Tetapi juga gelincir matahari juga mungkin maksudnya lain. Maksudnya telah masuk pukul 1.20. Maksudnya telah pun sampai tengah hari. Tapi dalam masa yang sama, sebab tersebut juga digunakan sebagai asbab ataupun wasilah untuk orang yang beriman itu perlu mengerjakan solat zuhur. Jadi itu dipanggil wad'i. Wad'i ini bukan di bawah kawalan manusia. Itu maknanya wad'i, Allah letakkan perkara itu. Berbeza dengan taklifi. Taklifi ini boleh diusahakan, boleh dibuat dan disuruh buat. Dan itu merupakan khitabullah. Allah tu khitab kepada kita buat solat, zakat, puasa, haji dan juga seterusnya. Okey, itu dipanggil sebagai hukum beza taklifi wad'i. Ada setengah kitab dia combine terus taklifi bila kata ahkam, termasuk juga taklifi dan wad'i. Ada setengah buku dia pecahkan ahkam tu, ada ahkam yang taklifi yang 7, yang 5 ataupun yang 7, ada yang dipecahkan hukum wad'i yang 3, sebab, syarat, mani'. Okay, sebab, syarat dan juga mani'. Okay, itu bagaimana halusnya ataupun begitu telitinya ulama usul fiqh membahaskan perkara ini. Okay, patah balik. Apakah ahkam? Ada 7 perkara. Wajibu, wal mandubu, atas matan wal mubahu. Okay, tengok nombor 2. Okay, nombor 2, waktu sab'atun istilahun lil musannif. Kata Syekh Qalyubi, yang dikata 7 wal ahkamu sab'atun itu istilah pengarang. Siapa? Al-Imam Juwaini lah. Musannif tu siapa? Yang mempunyai matan waraqat, Imam Juwaini. Wazada ba'duhum, ada yang menambahkan khilafal aula. Kita dah bincang minggu lepas. Ada yang menambahkan ar-rukhsata wal azimata, tambah rukhsah dan azimah. Wal haq, itu yang kita pegang ialah khamsatun. Apa dia? Haram, makruh, harus, sunat, wajib. Itu sahaja. Okey, itu yang kita dah bincang saja minggu lepas. Tok bawah sikit, khilaful aula minal makruhi. Kalau kamu dengan khilaful aula, mana asalnya? Makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula bersendiri. Dalam mazhab Syafi'i yang jumhur mengatakan khilaful aula itu berada dalam kategori makruh sebab dia melanggar yang lebih utama. Itu dipanggil sebagai makruh karahatan ghaira syadidatin. Dia makruh, tapi makruh yang tidak begitu keras lah. Wa qaulul makruhi 'inda ba'd al-mutaakhirin makhsusun bima fihi nahyu khassin. Makhsusun bima fihi nahyun khasun. Bagi setengah golongan mutaakhirin, makruh ini dipanggil sebagai satu benda yang dikhususkan dengan tegahan yang khusus. Apa makruh? Yang Allah benci ya. Kalau Allah benci dipanggil baghdun, ya payahlah itu kan, Allah marah lah. Memanglah makruh tidak pada perkataan karaha, tak suka. Tapi bukanlah sebagaimana yang kita baca dalam Quran yang berat tu. Kan Allah kan marah, yaghdab kan. Lain dengan makruh. Makruh ni bukan maksudnya tak disukai oleh Allah, tidak. Dia cuma bagi ulama usul fiqh, dia kata dia ni dikhususkan dengan satu tegahan yang khusus. Dengan kamu faham makruh tu, apa makruh tu? Yang Allah benci. Kamu nak buat benda yang Allah benci. Takkan semakruh tu benci Allah tu. Takkan makruh tu Allah benci, tak. Benci tu dah kira, yang berat tu dah kira masalah tu. Ghadab Allah, kan? Allah yaghdab. Tidak.
Yang maksud dengan makruh ini ialah perkara yang dikhususkan pada benda itu dengan satu tegahan khusus. Makan contoh macam-macam makan bawang tu kan. Bawang tu tidak memanglah makruh kalau kita pergi jemaah lah. Tapi bukanlah maknanya Allah benci. Jadi kita pun buat cerita, makruh, Allah tak suka tau. Jadi kalau kamu makan bawang, pergi main jemaah, orang benci kamu, tak Allah benci kamu, tak boleh. Salah pemikiran macam tu, kan tak boleh macam tu. Lah makruh namanya. Makruh kan daripada maf'ul yang dibenci, tidak. Kita kata ulama usul yang mutaakhirin, maksud makruh itu yang dikhususkan padanya tegahan yang khusus. Makan bawang tu makruh kalau kamu pergi ke tempat orang tu ramai-ramai. Orang tak selesa, makruh lah. Bukan dibenci, tidak. Tak selesa, orang mengganggu. Tapi kalau makan bawang seorang-seorang, makan bawang yang dah masak, makan bawang dengan sambal, tak ada masalah. Yang salahnya makan bawang yang masih lagi mentah, yang berbau mulut, pergi jumpa orang ramai. Hukumnya makruh. Okey. Kan ada khusus di situ, ada khusus. Wa khilaful aula ma yu'khadhu min umumatin nahyi. Adapun khilaful aula yang diambil daripada umumnya tegahan. Tapi la yuqadahu fi zalika. Tengok. Tapi yaqdah. Orang yang buat tu tak yuqdah. Tidak yuqdah. Tidak di... Qadah ni apa qadah? Qadah ni ialah bekas. Ya? Qadah ni bekas. Tapi kalau dalam bahasa usul fiqh, qadah ni dalam bahasa qiyas, kalau kita belajar qiyas, jumpa kalimah qadah. Dalam bahasa usul fiqh, ya qadah ni tak merosakkan. Buat khilaful aula taklah digambarkan macam orang yang salah besar. Ya. Memanglah digalakkan kita ni kalau subuh Jumaat itu baca sajadah insan. Tapi kalau tak baca, bukanlah ya qadah pun, taklah. Bukanlah benda yang makruh. Bukan benda yang jahat tapi yang salah, tidak. Di situ ulama usul dia agak clear di situ. Betul, subuh Jumaat digalakkan kita sembahyang jemaah dan solat dengan membaca sajadah dan insan. Okey. Tapi kalau tak baca, la yuqdah, taklah katakan teruk sangat. Okay. Sebab dia ni khilaful aula sahaja. Khilaful aula pula diambil secara umumnya. Bukan benda yang khusus. Okey. Jadi janganlah kita menghukum. Kamu ni tak baca sejadah ni jahat ni. Langgar sunnah ni. Ingkar. Dah ingkar pula. Ulama kita usul fiqh dah buat term dah. Khilaful aula. Okay? Tak yuqdah pun, tak merosakkan, tak mengaibkan. Li'annahu, kerana khilaful aula itu tamyizun li ba'di afradil makruh bi ismin khasin bihi. Mengkhususkan, membezakan beberapa perkara yang makruh dengan nama yang khusus. Makruh tu dah khusus dah. Tapi kalau dia membezakannya itu, benda yang khusus itu dipanggil sebagai khilaful aula. Khilaful aula itu diambil daripada benda yang umum. Kalau kamu tak baca sejarah insan, itu khilaful aula. Tapi kalau yang makruh, lebih khusus perkara itu. Kecil lah. Dan tak ada pun dalil yang mana mendalil mengatakan buat yang makruhat atau buat khilaful aula itu benda yang yaqdah, memalukan, berdosa, mengaibkan. Tak ada. Jadi antum kena menggunakan kalimah makruh ini betul-betul. Tak nafikan ada orang yang berhati-hati, makruh Syekh, jangan buat Syekh. Baguslah. Tapi kita kena faham makruh itu bukan makruh dalam gambaran, dalam maksud bahasanya. Makruh, kariha, benci. Makruh, dibenci. Allah benci ni. Tak. Bukan benci macam tu. Ni term usul fiqh. Apakah dia? Ulama kita mengatakan yang makruh itu yang telah pun dikhususkan dengan satu tegahan yang khusus. Okey, itu dia. Jadi kita cakap macam tu, orang pun dapat gambaran lah. Makruh ni tidak semestinya benda itu buruk. Benda itu dibenci. Tidak. Okey. Warukhsatu, apakah rukhsah pula? Baca bawah tu. Hiya intiqal hukmi min su'ubah. Ini macam nak baca. Ini macam belum baca. Okey, tak apalah. Okey, apa rukhsah ini? Berpindah hukum yang susah
kepada yang senang kerana ada keuzuran. Dalam masa yang sama ada lagi sebab yang asal. Okey. Macam yang tadi bawah tu lah kita dah baca lepas rasanya. Okey. Wal mahdzur yang diharamkan. Matan. Wal makruh yang makruh. Bukan yang benci ya, yang makruh. Sahih yang betul. Batil yang rosak. Okey. Terosak yang terbatal. Fasid dengan ada dua, ada fasid, ada batil. Fasid okey lagi. Batil lagi teruk lah. Tapi dalam bab solat tak ada. Dalam bab solat sah, batal. Tak ada yang fasid. Yang ada fasid ni kebanyakan dalam bab muamalat. Okey. Dalam bab muamalat dia ada fasid. Dalam bab munakahat ada fasakh. So dalam setiap bab ada term-term tertentu. Okey, dalam bab ibadat sahih, batal. Dalam bab muamalat ada fasid, batal, sahih. Munakahat ada sahih, ada batal, ada fasid, ada fasakh sometimes. Jadi itu benda tu bergantung kepada perbahasan ataupun implikasi fiqh tersendiri lah. Okey, terus sikit lagi. Oh, baca bawah ni best ni. Okay, tak apa. Terus ta'riful wajibi, tak ada bawah ni banyak. Dia tak ada perkara yang agak satu syarah yang agak barulah. Okey. Ta'riful wajibi, terus lagi. Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujubi. Itu kata syarah. Apa wajib tu? Maka yang wajib. Tengok bawah. Fal wajibu fihi tajuzu bi itlaqil ahkam. Wajib ini boleh dengan kita melontarkan hukum-hukum. Ialah mewajibkan. Wan nadbu wal ibahatu wal karahatu wal hadaru was sihhatu wal butlan ala muta'allaqatiha li'anna al-fi'l alladhi yata'allaqu bihi al-wujubu huwa al-wajib. Dia bermain mantik dalam bahasa Apa hukum solat? Wajib ke ijab? Kalau lihat kepada perkara itu, antum lihat kepada perkara itu dipanggil wujub ataupun wajib. Apa hukum saya berpuasa, bersolat, zakat? Wajib, wujub. Tapi lihatkan dari segi Allah punya khitab kepada manusia dipanggil ijab. Allah mewajibkan. Apa hukum bersedekah? Mandub. Apa dia? Sedekah itu disunatkan, mandub. Apa hukum makan bawang? Makruh. Apa hukum? Kan? Tapi kalau lihat kepada Allah punya khitab kepada manusia dipanggil nadbu. Apa hukumnya? Allah mensunatkan dia. Allah ibahah, haruskan dia. Karahah, Allah makruhkan dia. Okay, dan sebagainya lah. Okay. Itu dia panggil sebagai beza. Tapi antum jangan bahas ni sangat dekat orang awam. Dia pun keliru. Kita dibahaskan ini oleh Syekh ataupun Muhasyi Syekh Qalyubi untuk kita rujuk kepada khitabullah itu. Bila khitabullah itu ialah mengatakan Allah Ta'ala itu mewajibkan jadi ijab. Tapi bila kita tengok pada sembahyang itu sendiri ataupun solat itu sendiri, itu adalah wajib. Tu jangan keliru. Maknanya beza ke? Wajib dengan ijab sama je. Sembahyang itu wajib. Tapi yang melihat kepada khitabullah dan disangkutkan dengan sembahyang itu ijab. Tapi kalau kamu lihat sembahyang itu semata-mata apa hukum sembahyang? Wajib. Apa hukum puasa? Wajib. Apa hukum sedekah? Sunat. Okay. Itu je saja beza dia. Tak perlu kita nak menyusahkan ataupun nak untuk pening-pening. Min fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Benda wajib ini dalam keadaan sifatnya yang disifatkan dengan wujub. Nombor dua, bayan limahal sidq ismil wajib alaih alladhi huwa sabab fi sawabi wal iqab. Untuk menerangkan tempat membenarkan nama wajib dia. Jadi bila kita kata sembahyang itu wajib, sembahyang itu wajib ataupun wajib dibuat, kenapa kita kata wajib? Namanya wajib untuk membenarkan efek ataupun impact membuat benda itu apa dia? Sebab
Kalau saya buat benda wajib, sebab saya buatlah melayakkan mendapat pahala. Sebab dia tinggalkan puasa lah melayakkan dia mendapat iqab ataupun dosa. Kenapa dapat dosa pula? Dah kamu tak buat benda wajib. Kenapa dia boleh pahala? Banyak. Sebab dia buat benda yang wajib. Wajib tu perkataan dia telah perlu membenarkan dua perkara. Bila dia buat mendapat pahala, bila tinggalkan mendapat dosa. Itu maksud kalimah wajib. Walaisal murad bayanu zatihi min haitsu hiya wala bayana zatihi bi dzikri arkani mathalan wala bayana dhabti afradihi li'anna ghairu mahsurah. Tapi bukan dikehendaki dengan wajib itu kita kena dengan zat tu semata-mata. Bukanlah semata-mata dengan menyebutkan rukun dia. Dan bukanlah semata-mata kita menyebut ataupun menentukan afrad dia. Juzuk semayang itu ataupun juzuk puasa itu benda yang tak boleh kita nak tentukan. Itu benda yang terlalu besar. Wala bayan wasfihi bi kaifiyatihi masalan, dan juga bukan dengan menerangkan keadaan ataupun sifat dengan kaifiat dia masalan, bukan. Tapi sekadar kita menyebut benda itu wajib, kita boleh faham dengan membuat benda itu kita boleh dapat pahala, dengan meninggalkannya kita mendapat dosa. Cukuplah. Okay, jangan kamu faham lebih-lebih. Apa wajib itu? Wajib itu ialah terkandung dalamnya ialah perbuatan sembahyang yang terdiri daripada salam. Wah, tak perlu. Benda itu terlalu ghairu mahsurah. Tidak boleh kita nak menghitung dia. Bal murad, tak bawah ni. Bahkan yang dikehendaki anna thawaba 'ala al-fi'li wal iqaba 'ala at-tarki amrun lazimun lil wajib. Senang dia. Tapi yang dikehendaki ialah pahala akan dapat pada mereka yang mengerjakannya, dosa akan dapat pada mereka yang meninggalkannya, ialah perkara yang berlaziman kepada benda wajib. Dengar je wajib, benda ni wajib. Dengar je wajib, apa kita faham? Kalau buat boleh pahala. Dengar je wajib, apa kita faham? Tinggal dosa. Kan? Di situlah kalau kamu lihat perbahasan khilaf, ulama kita tak sebut wajib. Dia kata hadza khilafun bainal ulama. Ba'dhuhum aujabahu wa ba'dhuhum ajazahu. Ini khilaf di kalangan ulama, ada yang mengharuskan, ada yang mewajibkan. Ya. Sebab kalau kita kata ini merupakan benda yang wajib di kalangan ulama, apa kita boleh faham? Buat boleh pahala, tinggal boleh dosa. Okay. Min haitsu wasfuhu bil wujub, kerana disifatkan benda itu dengan wajib. Jadi senang bila kamu dengar wajib, kita boleh faham ianya kalau buat pahala, tinggalkan dosa. Tapi kalau khilaful ulama, kita kena betul-betulkan term kita. Ini adalah khilaf. Kenapa pula kamu kata ini adalah khilaf? Sebab kalau saya kata ini adalah wajib, perkara yang lazim bagi wajib ialah kalau dia buat akan dapat pahala, meninggalkan dosa. Kalau saya kata menyimpan janggut bagi laki itu adalah wajib, siapa yang cukur berdosa. Siapa yang tinggalkan janggut boleh pahala. Tapi tak sedemikian. Tak ada siapa pun yang mengatakan berjanggut tu wajib, boleh pahala. Mencukur tu benda yang berdosa. Tak ada siapa kata macam tu. Itu khilaf ulama lah, khilaf. Kan? Sebab apa? Wajib ini buat pahala, tinggalkan dosa. Benda yang khilaf bukan macam tu. Khilaf adalah khilaf. Ada yang mewajibkan, ada yang mengharuskan, ada yang mengharamkan, kaza wa kaza. Sebab apa kamu kata macam tu? Kerana bila saya sebut saja wajib, perkara lazim bagi dia ialah kalau buat pahala, tinggalkan dosa. Fala yuraddu husulus sawab ala as-salah fi ardin maghsubatin mathalah. Dan jangan ditolak, jangan dinafikan akan dapat pahala mereka yang solat pada bumi, di atas bumi, tanah yang dirampas. Wa in harumat min wajhi akhar, sekalipun perkara itu haram. Fata'ammal. Boleh faham tak tu? Sembahyang Zuhur wajib tak? Wajib. Kalau saya sembahyang Zuhur, apa hukum dia? Wajib.
Kalau saya buat sembahyang zuhur, apa saya dapat? Pahala. Kalau saya tinggalkan, dapat dosa. Tapi kalau saya sembahyang zuhur di atas tanah yang saya rampas. Maksubah ni rampas bukan tanah, bukan tanah orang, bukan, tanah rampas. Dia rampas orang, dia halaunya, ni tanah saya rampas awak pada muka. Itu panggil maksubah. Masuk zuhur, dia pun sembahyang zuhur di atas tanah itu. Apa hukum sembahyang itu? Wajib. Pahala tak? Boleh pahala. Tapi dalam keadaan dia solat di atas tanah yang dirampas, hukumnya haram. Antum jangan nampak bila dibuat benda wajib boleh pahala, tak akan dapat dosa. Tidak. Sama kesnya ini orang yang tidak pakai tudung berpuasa. Orang yang berpuasa tak sembahyang. Dia puasa. Sah tak? Sah. Tak pakai tudung. Sah tak? Sah. Berdosa. Macam mana pula dia puasa sah, boleh pahala, tapi dia tak pakai tudung, berdosa? Macam mana kita nak gambarkan tu? Kita jangan nampak Allah tu macam manusia terhad dia punya kemampuan. Min nahiyatin, puasa, dari segi puasa, sebabkan itu wajib, bila dia berpuasa, dia boleh pahala puasa. Disebabkan dia tidak pakai tudung, dapatlah pahala tak pakai tudung, walaupun dia berpuasa. Kenapa kamu kata dia pakai tudung, dia boleh pahala, sedangkan dia tak pakai tudung? Jangan kamu anggap buku pahala itu macam satu rumah yang kalau dah ada pahala tak ada dosa. Tidak. Allah Maha Gaya. Pahala boleh masuk, dosa boleh masuk. Saya semayang zuhur, boleh pahala tak? Boleh. Tapi saya riak sahaja, tunjuk kat kawan-kawan saya ni alim. Sah tak semayang? Sah. Boleh pahala tak? Boleh. Sebab apa wajib? Dosa boleh tak? Boleh. Sebab apa riak? Jadi Allah tak terima lah. Tak juga. Dari segi fiqh, selesai. Dari segi fiqh, tertunai wajib dan terangkat wajib. Raf'ul wajibat. Tadi saya semayang tapi saya riak. Tadi saya solat, nampak ada akhwat tadi, dah lama sikit semayang lah, sujud lama sikit, rukuk lama sikit. Kenapa? Ada akhwat, ada perempuan tengok, nak tackle lah, contoh lah kan. Sah tak semayang? Sah. Boleh pahala tak? Boleh lah, wajib. Dosa boleh tak? Dapat juga, sebab apa riak? Jadi macam mana pula boleh bergabung-gabung lah? Dosa dapat, pahala dapat. Kita kata pahala dapat sebab dia buat benda wajib. Benda wajib ini dari segi zat dia sendiri, kalau buat boleh pahala, tinggalkan dapat dosa. Itu dia panggil wajib solat. Itu dia panggil wajib ni berpuasa. Okay? Adapun dia berpuasa riak, dia semayang itu riak, dia semayang itu di atas tanah yang dirampas, berdosa. Ya, berdosa. Itu tidak menafikan pahala dia membuat kewajipan tersebut. Dia berpuasa, dia mengumpat. Dia berpuasa, dia menipu. Dia berpuasa, dia makan rasuah. Dia berpuasa, tak menahan pandangan. Tak menafikan dapat pahala ataupun sahnya puasanya. Pahalanya, atas puasanya itu. Okay? Benda tu kena clear lah. Okay, ni bahas fiqh ni bukan bahas tasawuf. Tasawuf betul, dia puasa, dia beberapa ramai yang berpuasa, melainkan yang dapat ialah lapar dan dahaga. Itu bahasa tasawuf. Kita kena categorize tu. Itu tasawufnya bahasa. Bahasa fiqh, dia berpuasa walaupun jahat, sah dan boleh pahala wajib. Jadi kita cakap satu term itu dalam konteks ilmunya sendiri. Kamu kata wajib semayang, ya. Kalau saya buat, dapat pahala. So saya tinggalkan, dapat dosa. Walaupun saya riak, kenapa nak buat riak? Kan? Sebab itulah Nabi, apa Nabi ajar sahabat Nabi? Kan sahabat ni kan dia kata dia tak boleh tak mencuri kan? Nabi kata apa? Hang boleh mencuri, tapi hang jangan bohong. Sebab apa? Hang boleh mencuri, haram. Tapi hang jangan bohong. Sebab Nabi nak counter. Sebab perkara yang buat benda yang haram, dosa. Tapi bila sahabat tu tak membohong, tetap dia boleh pahala. Sebab membuat dosa dan pahala dalam masa yang sama tidak menafikan dosa. Membuat pahala
dalam masa yang sama buat dosa tidak menafikan pahala. Dalam masa kita buat pahala, buat dosa tak menafikan dosa. Arti kata dosa dan pahala boleh yatazaham, boleh dapat sama. Dia puasa tu, tapi dia jahat tu, dia bunuh orang tu. Contohlah bunuh orang tu jahat sangat, mengumpat ke apa ke, tak sah puasa dia kan? Tak, sah puasa dia. Dapat pahala dia berpuasa. Cuma dapat juga dosa dia mengumpat. Itulah bahasa fiqh. Okey, walaupun haram benda tu, tetap dia dapat pahala kerana mengerjakan benda wajib. Sebab apa? Wajib itu namanya bila buat dapat pahala, kalau tinggalkan dapat dosa. Okey. Jadi antum bila fiqh, otak fiqh itu yang kita fikirkan. Okey, dosa mengumpat tu haram lah. Iyalah haram lah. Tapi puasanya sah, puasanya itu dapat pahala, main yang boleh pahala. Okey, jangan kita bercampur adukkan disiplin tasawuf dengan disiplin fiqh. Okey. Sikit lagi, apa wajib ni? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, yang boleh pahala kalau kita membuat dia dan diberikan iqab kalau kita tinggalkan perbuatan itu. Apa dia mana yusab itu? Nanti kita akan tengok. Nanti tengok akan datang lah. Kalau ada masa, kita tengok hari Jumaat ni kita bincang. Mana masuk. Okay, tak apa. Kita dah habis kelas kita. So, kita sampai berhenti kat mayusabu ala fi'lih, apa yang diberikan dosa pahala kepada yang membuat, apa yang diberikan dosa kalau ditinggalkan. Okay, inilah dia perbahasan fiqh ni. Kita baca usul sungguh ni. Okay, usul fiqh macam ni bincang dia. Dia tak bincang lah pasal sembahyang tu macam mana, sembahyang tu apa nak kena hadirkan dalam jiwa, itu tasawuf. Apa yang nak buat, itu merupakan fiqh. Usul fiqh dia cerita mahiyatul wajib. Apa dia wajib tu? Yang wajib tu apa dia? Solat tu. Bukan rukuk dia saja. Bukan dia punya sujud dia. Bukan dia punya fatihah dia, tak. Solat tu sendiri adalah wajib. Kalau dia buat benda tu, regardless lah apa dia punya niat ke, dia punya apa ke, ataupun dia punya intention dia nak tarik perhatian ke, nak tunjuk orang ke, dia akan dapat pahala. Sebab wajib itu dia punya istilahat ataupun dia punya mustalah bermaksud yusabu ala fi'lih, yang diberi pahala atas perbuatan dan dosa kalau meninggalkannya. Nanti kita akan tengoklah hasyiahnya. Nanti seorang tolong ingat Ana takut Ana lupa. Lepas Ana cuba try tu. Okey lah. Tanda kuning ni fully kita ingat lah. Okey, nanti kita sambung balik ya. Tak ada arah hari Jumaat ke, insyaAllah. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.